Apa masalah? Macam tu kan. Kampung mana? Tempat mana? Dia nak kenal pasti. Sekian-sekian. Oh, dia tahu. Situ siapa yang ditugaskan. Terus dia hantar arahan supaya letak jawatan terus. Oh, kemah. Abdul Malik bin Marwan. Betul? Betul. Kalau dah macam tu, jangan bimbang. Minta maaf yang tadi, jangan bimbang, kau pecat dia terus. Dia itu. Maka diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi. Apa yang dia buat ke hang? Dia ambil apa? Kalau katalah barang-barang dia ke apa, hak dia, harta dia, ambil serah balik. Yang tu tak ada jawatan dah. Jadi orang biasa ya. Padam muka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu. Dan dikatakan akan orang apabila tiada meramaikan raja. Ni perkataan lama ni. Tiada meramaikan raja dalam kerajaannya dengan insaf. Tiada meramaikan raja dalam kerajaan dia. Tahulah raja dia ada kerajaan. Meramaikan dengan insaf. Apa maksud ni? Apa maksud meramaikan? Maksudnya, tiada meramaikan, tiada melakukan. Kalau ada lagi maksud yang lain, silakan. Ini salah satu daripada apa yang kita lihat kepada penjelasan guru-guru kita. Meramaikan, melakukan. Itu tafsiran yang mereka boleh bagi kepada perkataan tu. Apabila tiada melakukan raja dalam kerajaan dia, maksudnya raja ni dia ada kerajaan, memang ada kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, raja apa? Nama. Raja Kapur. Yang tu nama kan. Ni betul raja ni. Betul raja. Nanti nak naikkan aku sebagai sultan, sebagai mesti ada kerajaan. Jadi kalaulah mana-mana raja yang dia tak buat kan, dengan insaf kan. Apa insaf? Rupanya ulama kata maksud insaf itu adil. Kita ikutlah. Kita ikut pencerahan ulama kita. Maksudnya apa? Raja, pemerintah. Dalam satu negara ini, siapa yang berkuasa meletakkan undang-undang, peraturan sebagainya? Raja-raja lah. Presiden-presiden lah. Perdana Menteri lah. Kalau tak berlaku adil, itu maksud dia. Beradil tak beradil? Tak ada adil langsung. Maka ingat, nescaya negeri dengan maksiat. Negara dia, kalau negeri, kalau negara lah. Apa akan berlaku? Penuh dengan maksiat. Pasal apa penuh dengan maksiat? Sana, sini, maksiat berleluasa, bermaharajalela. Pasal apa? Pasal pemerintah tidak adil. Lepas pada ni, satu cerita. Membuktikan apa yang dia sebut ini betul. Siapa dia yang sebut? Syekh Dr. Qatani. Dia susun satu. Kisah, maklumat, kenyataan, info dan sebagainya. Boleh pakai. Nanti dulu, lagi duk main contoh satu persatu. Punca kalau pemerintah sesebuah negeri atau negara itu tidak adil. Apa akan jadi? Penuh dengan maksiat. Dan datang seorang Yahudi, mulalah. Ni cerita. Lepas pada tu, maka siapa ada kitab boleh tengok sendiri, dia mai sekali sebaris-baris macam tu. Dan datang seorang Yahudi bagi Abdul Malik bin Marwan. Siapa dia Abdul Malik bin Marwan? Bukan orang sekarang. Abang tu dulu. Dia kata, kenal kemarin ada masa temu ramah tu, dia sebut. Bukan konten. Ini cerita. Yang terdahulu kitab ni saja pun dah berapa ratus tahun dah. Ni, lama dah ni. Kitab ni. Pada cerita pula Saridu aku kenal orang ni. Itu kebetulan nama dia macam tu. Abdul Malik bin Marwan, baru ni kita dah sebut dah.
Siapa dia? Adik dia bernama Abdul Aziz. Anak Abdul Aziz siapa dia? Omar Abdul Aziz. Jadi Sayyidina Omar Abdul Aziz yang digelar sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Dan 4 je, 4. Tapi ketokohan dia, kewibawaan dia, perangai dia, prinsip hidup dia macam Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat tu. Yang 4-4 tu. Jadi sebab itu dia juga disebut sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Begitu. Padahal dia pun merupakan cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah Al-Umawi. Dia ni siapa dia lagi? Kalau kita tengok sikit tentang dia. Abdul Malik bin Marwan. Sebut dah tadi Khalifah Al-Umawi. Dia daripada tabi'in. Kalangan tabi'in. Bukan sahabat. Tabi'in dari Madinah. Tapi dia duduk di Syam. Sempat berjumpa dengan Sayyidina Osman. Antara sahabat yang dia sempat berjumpa, Sayyidina Osman. Dan dia meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Memerintah kerajaan dia selama 14 tahun. Yang lama lah 14 tahun. Setengah-setengah orang saya tu beralih. Tapi dia 14 tahun. Wafat pada tahun 86 Hijrah. Pada usia 58 tahun. Mudah lah. Mudah 58 tahun dah wafat. Dia merintah 14 tahun tolak lah. Tolak. Dia pegang kerajaan orang apa. 58 meninggal. Dia pegang 14 tahun. Umur berapa dia jadi khalifah. Ketika itu. Baik. Jadi inilah dia sikit tentang Abdul Malik bin Marwan. Maka berkata ia. Datang seorang Yahudi berjumpa Abdul Malik. Yahudi tu kata, macam tu. Yahudi tu kata, hai Amirul Mukminin. Yahudi tu kata kepada Abdul Malik bin Marwan. Sengah daripada orang besar kamu menzalimkan daku. Maka jika insaf akan daku daripadanya. Insaf kita dah sebut tadi, iaitu adil. Dia main cerita. Dia kata, wahai Amirul Mukminin. Ni khalifah begitu gelaran dia. Ni pegawai kamu buat kasak kepada aku. Dia pergi report. Orang besar kamu. Kita katalah pegawai. Kita kata pegawai ni bahasa kita sekarang ini. Pergi jumpa khalifah. Pegawai kamu telah buat khianat kepada aku. Telah melakukan kezaliman terhadap aku. Dan dosakan kami manis adil. Rasakan. Bagi kami kecapi. Rasakan kemanisan adil. Kami hidup dalam keadaan yang tak tenteram. Dalam keadaan susah. Pegawai kamu tindah kami. Ya abang turih. Yahudi ni abang turih kepada khalifah. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Tapi khalifah buat tengok ke lain. Yahudi mai habaq. Dia tak tengok. Dia tengok ke lain. Dia tak peduli Yahudi itu. Kemudian maka diulang perkataannya baginya kedua kalinya. Dia ulang kali yang kedua. Kau lah tadi tak dengar ke? Bunyi bising lah sana sini ke apa ke? Kita bising macam-macam lah bunyi kita ni. Bunyi kereta motor. Masa ni mana ada kereta motor. Bunyi keldai ke. Kuda duk berlari ke sebagainya. Dia ulang pula kali yang kedua. Habang kata dia ditindas. Susah. Bagilah kami rasa seronok sikit nak hidup ni. Hidup susah ni. Pegawai kamu pula duk tekan kami. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Kali kedua pun sopa juga. Tengok ke lain juga. Mai kontur belah kiri, tengok belah kanan, mai belah kanan, tengok belah kiri. Siapa jadi macam tu? Maka tatkala adalah pada kali yang ketiganya, maka berkata, ya hai Amirul Mukminin, kami dapat dalam kitab Taurat. 2 kali ayat yang serupa, tak tengok ke dia, buat tak peduli.
Kali ketiga, dia omai pula dalil. Tu dia dalil kitab Taurat. Kau Yahudi kan? Dia boleh keluar dalil kitab Taurat tu bukan sebarang Yahudi. Kan? Kita ni pun kan, tiba-tiba, tak peduli. Qala Allah tak, tu dia lah. Saya dengar orang kampung biasa. Dia keluar ayat Quran, mampu kita. Kan? Kami dapat dalam kitab Taurat yang diturunkan atas kalimullah Nabi Musa. Mereka tahu. Gelaran Nabi Musa kalimullah. Bahwasanya imam tiada seyogianya bersekutu pada menzalimkan seorang. Tak boleh. Ini nampak macam khalifah ni, kamu Amirul Mukminin, nampak macam duk tolong orang yang buat zalim ni. Mana boleh? Kitab Taurat kata tak boleh. Taurat tu daripada Allah juga. Kitab Samawi. Maka diangkatkan kepadanya, maka jika tiada ia menghilangkan. Kalaulah mai satu masalah kepada imam pemerintah, tiba-tiba pemerintah itu nak menolong orang yang buat jahat, bukan nak selesaikan masalah. Dia pergi duk tolong pula orang yang buat jahat. Kan? Yang ditindas, lagi teruk kena tindas. Tiada yang menghilangkan dia, maka sanya telah bersekutu akan dia pada zalimnya. Serupa juga. Kan? Walaupun sedap duduk kat sini, tak buat apa-apa, tapi dia tak ambil tindakan, dia tak peduli mangsa, maka hukum yang sama. Dua-dua. Sana duk katok orang, orang ni tak katok, tapi dia tak peduli apa, lantak habislah ke hang, maka hukum serupa juga buat jahat dua-dua. Bersekutu dia. Maka tatkala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, maka terkejut ia. Terasa, terus terasa. Dengan aku sekali ke? Begitu. Dan bangkit ia pada ketika itu jua. Maksudnya ketika itu dia tengah duduk. Ada akan bercakap dengan pembesar-pembesar yang lain umpamanya. Pada orang yang menzalimkan dia, maka diturunkan daripada memerintahkan. Ini cerita macam tu saja. Jadi kalau ayat kita, mungkin bila dah Yahudi tu kata macam tu, terasa. Terkena ke dia? Kena ke aku ni? Maka dia tanyalah, kan? Mesti macam tu punya. Sini dia tak habis. Apa masalah? Macam tu kan? Kampung mana? Tempat mana? Dia nak kenal pasti. Sekian-sekian. Dia tahu. Situ siapa yang ditugaskan. Terus dia hantar arahan supaya letak jawatan terus. Kemah. Abdul Malik bin Marwan. Betul? Betul. Kalau dah macam tu, jangan bimbang. Minta maaf yang tadi, jangan bimbang, kau pecat dia terus. Dia begitu. Maka diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi. Apa yang dia buat ke hang? Dia ambil apa? Kalau katalah barang-barang dia ke apa, hak dia, harta dia, ambil serah balik. Yang tu tak ada jawatan dah. Jadi orang biasa ya, padam muka. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا